Dalam video kali ni, kita nak sembang pasal seorang striker legenda Malaysia ataupun seorang striker yang sangat orang kenal, iaitu Guilherme de Paula. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pal Bola Studio. So hari ni kita nak sembang pasal seorang player yang apa semua dah kenal, iaitu Guilherme de Paula. Siapa yang tak kenal dia ni? Ataupun nama gelaran dia yang ramai bagi, Guilherme de Paula. Tak tahulah macam mana dia dapat nama Guilherme tu. Tapi hari ni kita nak sembang sikit pasal soal striker ni lah. Dia ni boleh katakan seorang striker yang prolific. Tetapi sejak menjadi naturalisasi dekat Malaysia ni, ketajamannya sudah pun berkurang. Guilherme de Paula ni kan, macam apa tau lah, dia ni bukan orang Melayu. Muka pun bukan macam orang Melayu. Dia ni orang Brazil, lahir dekat Sao Paulo pada 9 November 1986. Kira dia ni saing-saing Ronaldinho lah. Kira main bola dekat tengah-tengah padang apa, main dengan Ronaldinho kan. So lah ni dia umur 36 tahun. Dah tua dah kawan ni. So sebelum dia menyertai kelab Malaysia ni, dia banyaklah habiskan masa-masa dia dekat Brazil. Biasalah kan duk Brazil, takkanlah nak main dekat kelab negara lain. So bila dia main dekat Brazil kan, dia ni boleh dikatakan kesulitan lah untuk main dekat Liga Brazil. Mungkin disebabkan kualiti dan kesukaran Liga Brazil itulah yang membuatkan Guilherme de Paula ni susah. So de Paula ni pun berpindah randah lah ke kelab masing-masing kan. Saat bermain dekat Rio Claro, saat main dekat Brasa, saat main dekat Vitória de Setúbal. Tapi dia ni susah lah nak dapat main permainan. Dekat Vitória de Setúbal tu pun kira okey lah kan, dapat main banyak juga. Tapi dekat kelab-kelab lain boleh dikatakan average, dia ni susah nak dapat main. Dan akhirnya dia berpindah ke kelab Liga Moldova ataupun Maldives kan. Maldives dengan Moldova sama ke? Tapi Liga Moldova lah kan. Kelab itu adalah Mil Sarmi Orhei. Hampa pun tak pernah kenal kan? Aku pun tak pernah dengar. So dekat situlah dia dapat banyak main game kan. Dalam hanya 2 musim dia dapat main 50 game bersama tim tu dan berjaya skor 15 gol. So kira okey lah kan. Tapi kalau sebagai seorang play import dekat liga tu pun mestilah dia mengharapkan kualiti daripada de Paula kan. Tapi kalau kita kualiti seorang play import tak capai piawai lah. So akhirnya dia pun meninggalkan kelab tu dengan menyertai kelab Selangor. Waktu tu dia join Selangor. First time dia jejak kaki dekat Malaysia ni, dia tak tahu pun dia akan main kat Malaysia suatu hari nanti. So dia join Selangor ni dengan free transfer sahaja pada 2015. Dan kehadiran de Paula tentu, kalau aku tak silap lah, sebab aku tentu layan Liga Malaysia tapi lupa-lupa dah. Dia main ni untuk menggantikan kelibat Paulo Rangel yang berpindah ke JDT kalau aku tak silap lah. So de Paula ni dia pindah ke Selangor untuk menjadi striker utama dekat Selangor. Dalam musim pertama dia, dalam 19 game dia telah berjaya menjadikan 8 gol. Tapi dalam musim tu memang boleh dikatakan sukses lah untuk dia. Walaupun gol tak adalah banyak kan, banyak jugalah kan, 0.5 per game. So musim tu Guilherme de Paula ni dia berjaya membawa Selangor menang Piala Malaysia. Kira dia seorang-seorang dah lah. Kira dia padu lah kan. Dia ni adalah antara pemain terpenting lah dalam skuad Selangor tu yang menang Piala Malaysia. So dia kalahkan siapa lagi kalau bukan Kedah. So bila Selangor menang 2-0 dengan Kedah kan, kira tentu Kedah pun kuat juga. Tapi Selangor tentu boleh kata kuat jugalah kan, dengan kehadiran Guilherme de Paula, dengan kehadiran Hazwan Bakri yang membuatkan barisan serangan Selangor ni memang menggerunkan lah. Dan akhirnya Guilherme de Paula ni dia buat keputusan dia tak mau main untuk Selangor dah. Dia pindah ke kelab satu lagi, iaitu kelab dekat luar negara Malaysia, iaitu kelab di Cyprus, iaitu Athleticos Akhena. Tapi kat situ dia main hanya separuh musim saja. Dia main 10 game dan boleh skor 1 gol saja. Dan akhirnya dia kembali juga ke Liga Malaysia dengan bermain bersama PDRM. Bila dia main dekat PDRM, dia main separuh musim saja, main 9 game, skor 4 gol. Kira okey lah tu kan. Kira macam prolific lah. Baru main tapi boleh shoot dengan tim dan boleh skor gol. Dan bila tengok prestasi dia sangat hebat kat situ kan, KL City ataupun Kuala Lumpur City tertarik untuk mendatangkan dia. Dan akhirnya KL City pun berjaya mendatangkan dia dengan free transfer sahaja. Dan bila dia main kat KL City ni lah yang membuatkan nama dia start naik lah. Kira dia peak lah kan. Musim pertama ada dekat KL City, dalam hanya 22 game pada 2017 dia telah skor 27 gol. Tentu memang prolific mak. Memang kira boleh tanyalah CR tu siapa kan, Messi tu siapa, Guilherme de Paula. Kita ada de Paula, kita tak payah perlukan siapa-siapa pun. Tapi bila ada de Paula ni kan, memang musim tu memang unstoppable lah untuk Guilherme de Paula kan. Boleh skor lebih daripada 1 gol dalam setiap game. Memang mantap lah musim tu. Dan Guilherme de Paula ni dia bertahan dekat PDRM selama 3 musim, di mana musim terakhir dia pada 2019. Tapi kalau kita tengok prestasi gol dia dekat Kuala Lumpur City ni, nampak prestasi dia agak menurun lah. Sebab musim pertama dia telah skor 27 gol. Musim kedua dia hanya main 19 game dan juga skor 13 gol. Dan musim ketiga dia hanya main 16 game dan juga skor 8 gol. Tapi semua conversion rate tu semua masih lagi bagus. Semua masih lagi orang kata macam berkualiti gila. Dan total penampilan dia dalam skuad KL 57 penampilan, dah skor 48 game. Dan bila habis penampilan bersama KL City ni, dia join pula Perak pada musim 2020. Tapi tentu kan Covid, Liga Malaysia ni tentu dia buat short kan, dia buat short term liga, dia potong liga bagi cepat habis, membuatkan de Paula dia pun tak boleh lah main banyak, main 10 game saja dan skor 3 gol. Untuk seorang pemain import boleh dikatakan gagal lah musim tu untuk dia. Dan tepat pada tahun 2021, Guilherme de Paula ni pun telah disahkan untuk menjadi pemain Malaysia. Waktu tu de Paula diangkat menjadi sebagai seorang pemain Malaysia
Malaysia dan menuai beberapa pandangan. Ramai yang setuju, ramai yang tak setuju. Ramai yang mengatakan pasal apa lah nak ambil striker dah tua ni untuk jadi naturalisasi kita kan. Sebab untuk pengetahuan apa, umur Di Paula ni lebih kurang dah 36 tahun dah. 35 tahun, kira tua lah tu untuk seorang pemain bola kan. Dan ada juga yang setuju sebab apa Malaysia ambil Di Paula ni. Disebabkan Di Paula ni ada saiz. Macam apa tahu lah pemain-pemain bola sepak dekat Asia Tenggara ni kebanyakannya adalah kecil-kecil. So bila kita ada seorang striker yang tanker, yang besar, yang laju, yang laju kau, okey lah kan, laju lah, kira ni boleh bagi advantage lah dekat serangan Malaysia. Dan kemungkinan boleh jadi short term plan untuk skuad Malaysia. Sebab Malaysia kan tentu nak berhadapan dengan kelaikan Piala Dunia. So Di Paula ni dia buat debut waktu tu Malaysia lawan dengan UAE, di mana dalam perlawanan tu Malaysia kalah 4-0. Dan waktu tu first game dia pun ramailah dah kritik dia ni. Dia ni malah nak lari lah apa semua lah kan. Tapi biasalah kan, tentu aku tengok pun memanglah nampak dia malah lari. Tapi tu lah, kita enjoy je lah, mungkin lah dia awal lagi kan. So kalau kita nak kira total penampilan Di Paula untuk skuad Malaysia, baru saja dia main 13 game dan dia telah skor 2 gol. Tak silap aku 2 gol tu 2 gol penalti. Satu lawan Brunei, satu lawan Vietnam. Penampilan Di Paula ni dihujat dengan kritikan lah. Sebab biasalah kan, striker baru, striker daripada luar negara, mestilah ramai yang menjangkakan striker ni akan menjadi lagi baik kan. Tapi itulah 2 gol je dia skor bersama Malaysia. Tu pun penalti lawan Brunei dengan Vietnam. Dan performa Di Paula ni terus dihujat dengan kritik dan kritikan. Tapi bagi aku kan, ramailah duk kritik dia kan. Dia ni malah nak pressing lah, malah nak tackle orang lah, malah nak bantu defending lah, malah nak attack depan lah. Sebenarnya kita tak boleh harapkan banyak pun untuk seorang striker berumur 36 tahun. Dia dah tua amat, lebih-lebih kurang CR dah. Level bukan sama macam CR. Tapi dia ni boleh dikatakan bagus lah. Masih lagi bermain di level tertinggi. Masih lagi main bersama Malaysia. Masih lagi bermain bersama JDT. Walaupun tak dapat main kat JDT. So sedih tu lah. Lepas tu dia main kat Malaysia kan, kita tak boleh nak harap dia nak tolong defense. Sebab dia pun dah tua kan. Dia ni mungkin cara dia main lebih kurang macam target man. Tapi apa yang aku kecewa dengan Di Paula ni adalah positioning dan finishing dia agak kelok sikit lah. Memanglah kita tak dapat harapkan banyak daripada seorang striker berumur 36 tahun. Aku tak harap pun dia nak tolong defend ke, dia nak buat larian-larian ke dekat defend ke, aku tak harap. Tapi aku just harapkan positioning dia selalu tepat. Dan kita boleh nampak banyak kali lah dalam perlawanan Malaysia, dia ni selalu berada di tempat yang salah. Crossing ke depan, kadang-kadang dia masuk terlalu lewat, kadang-kadang dia masuk terlalu awal. Dan bila dia dapat bola pula, finishing dia tak kena pula. Itulah yang membuatkan aku agak terkilan sikit lah dengan Di Paula kan. Walaupun dia ni adalah seorang striker yang boleh dikatakan agak proven lah dalam Liga Malaysia. Tapi mungkin disebabkan umur dia semakin meningkat, prestasi dia semakin menurun. Tapi itulah aku tak faham lah kenapa Malaysia still panggil dia untuk main Liga Malaysia. Mungkinlah ada momen-momen di sebalik tabir yang membuatkan Di Paula ni dipanggil juga untuk mewakili Malaysia. Mungkinlah dia ni bawa mentality champion dalam tim tu, ataupun mungkinlah dia act sebagai ketua dalam tim tu. Kita tak tahu lah macam mana kan. Tapi kembali balik ke career dia sebagai player dalam tim. Dekat Perak je bila dia start dipanggil sebagai naturalisasi player, iaitu player kebangsaan Malaysia. Tengoklah JDT terus usaha untuk dapatkan dia. Dalam kali JDT berjaya juga dapatkan dia daripada Perak. Tapi disebabkan performa Di Paula ni semakin menurun, membuatkan Di Paula ni gagal bermain bersama JDT. Tapi tak apalah kan, biasalah kan JDT ni macam semua kenal lah kan. Depa ni lebih kurang macam Bayern Munich Malaysia lah. Suka ambil player-player daripada tim lain untuk melemahkan tim lain dan menguatkan tim depa sendiri. Tapi itulah, aku tak boleh nak salahkan JDT juga. Sebab kebanyakan player memang nak pindah pergi JDT pun. Sebab satu, tak ada masalah gaji. Sebab kedua, training facility depa sangat bagus. Dan ketiga, dapat main dekat Champions League. Bukan Champions League UCL lah, tapi ACL. Kira okey jugalah. So itulah disebabkan ramai player nak pindah ke JDT kan. Termasuk sekali Di Paula. Bila Di Paula berpindah ke JDT, membuatkan prestasi dah sedikit menurun lah. Sebab tak dapat main dalam tim utama dan tak dapat main dengan tim-tim yang power. Dan macam kita tahu lah, kebanyakan player-player star bila masuk JDT terus hilang, terus senyap. Dan kebanyakan mereka dihantar main untuk JDT 2. So itulah performa Di Paula semakin menurun dan menurun. Tetapi tetap dipanggil oleh skuad Malaysia. Tapi aku harapkanlah dia dapat skor 1 gol padang. Walaupun 1 pun jadilah kan Di Paula kan. Hang tutup sikit mulut pengkritik yang duk kata kat hang ni kan. Kalau Di Paula hang tengok aku sekali lagi, hang tengok video lama-lama hang kan, main dengan Selangor, main dengan PDRM, memang padu mat. Aku nak hang jadi macam tu balik Di Paula, okey? Okey Di Paula. Dan Di Paula mungkin ada beberapa tahun lagi ataupun mungkin setahun lagi untuk beraksi dalam Liga Malaysia, untuk beraksi dengan skuad nasional Malaysia. So aku wish the best untuk Di Paula. Kemungkinan dia ni boleh comeback balik. Kita dah nampak dah lah dia punya usaha untuk kembali ke prestasi terbaik dia kan. Tapi nak buat macam mana kan, kalau bola tak mau masuk, tak mau masuk juga. Itulah kata-kata daripada Fakhri Sarani. Peringat dah lah. Okey, itulah video kali ni. Agak ringkas, agak padat sikit lah. Sebab tak banyak aku dapat korek pasal Di Paula ni kan. Aku tahu sikit-sikit lah kan. Sebab aku pun layan Liga Malaysia juga. Tapi tak ada lah layan hardcore sangat. Cuma tengoklah time Selangor ke, time PDRM ke, KLCT ke, macam tu lah. Dan itulah video kali ni. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.